Alamak, saya duk cakap panjang-panjang rupanya mute mic. Aduh. Baik, saya ulang balik. Saya Rara akan bersama dengan anda semua pada malam ini bersempena dengan program kita. Tajuk bicara kita pada malam ini Dilema Anak Watan. Sesuai dengan kita akan menyambut bulan kemerdekaan tak lama saja lagi, lebih kurang sehari lebih lagi. Hari ini 29, 31, 48 jam lebih kurang kita akan menyambut bulan kemerdekaan. Terima kasih juga kepada anda semua. Dia jadi ulang balik dah lah sebab dah tadi saya mutekan suara, siapa suruh mute jadi kepada anda semua yang menyaksikan tvsufi.com, terima kasih banyak-banyak kerana memilih tvsufi.com sebagai siaran tontonan anda pada malam ini. Dan malam ini juga kita bersiaran di page tetamu jemputan kita, Vigniswara Kaundar. Turut live, jadi kalau ada follower dia, hai, terima kasih sudi menonton. InsyaAllah saya bawakan kepada anda malam ni sepentas dengan saya. Ketiga-tiga ni berbeza bangsa. Saya walaupun walaupun ala-ala Korea macam tu, muka Europe ada sikit, tapi saya bangsa Melayu, turut bersama malam ni daripada bangsa Cina dan India. Sebentar lagi saya akan jemput mereka untuk bersama-sama dengan kita. Jadi anda yang menyaksikan live ini boleh, tak sempat apa-apa ni dah sedap beliau deklamasi. Siapa? Saya ke panel kita? Ada yang komen di sini. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya nak jemput kita punya panelis pada malam ini yang akan bersama dengan kita semua. Yang pertama saya persilakan kepada yang kita kasihi, kita sayangi, kita sanjungi. Kita punya ikon lah ni, Sifu, sastrawan ataupun budayawan negara. Mantan Profesor Madya Universiti Putra Malaysia, Dr. Lim Swee Tin untuk bersama dengan kita pada malam ni. Ya, terima kasih banyak. Hai Doktor, sihat ke Doktor? Terima kasih banyak kerana sudi mengundang saya untuk sama pada sesi malam ni. Baik. Jadi untuk pengetahuan semua, Doktor merupakan anak jati kelahiran Bacok, Kelantan. Dilahirkan pada tahun 1952. Saya ada baca juga sedikit biografi Doktor. Tahun kita merdeka tu Doktor lebih kurang umurnya 5 tahun Doktor. Ya. 5 tahun waktu tu. Dan Doktor juga merupakan penerima anugerah Sea Right Award pada tahun 2000, anugerah tertinggi kesusasteraan di Asia Tenggara. Banyak nama kalau kita tengok Sea Right Award ni, banyak antara penerima-penerima dia bukan sahaja daripada Malaysia tapi khususnya di Asia Tenggara. Antara penerima lain sastrawan negara kita juga, A. Samad Said. Dan panel kita yang seterusnya, kalau tadi berasal ataupun anak jati daripada Kelantan, yang kedua ni dia belajar di Kelantan. Saya jemput untuk turut bersama dengan kita pada malam ini saudara Vigniswara Kaundar, ataupun kita panggil dia lebih dikenali nama pena dia lah, Vignism, untuk bersama dengan kita. Hai. Hai, salam sejahtera Doktor. Salam sejahtera, Vignism. Ya. Terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi pada malam ni. Agak gementar sedikit sebab kita bersama dengan ilmuwan dan juga sastrawan. Itulah kalau doktor ni dia ada award dia dan sebagainya. Kita ni award pun tak ada, tapi kita nak mengharapkan dia punya perkongsian pada malam ni. Betul. Sama saja, tak ada apa. Jadi baik, bersama dengan saya di tvcv.com pada malam ni, saudara Vigniswara, asal Sabak Bernam. Ya, betul. Dia ni kalau kira kita sebut sebagai generasi 90-an lah, termasuk dengan saya, berbanding dengan doktor 50-an. Kata doktor tadi sebelum kita mula live ni, dia kata dia dah nak masuk 7 series. Tapi itulah, kalau tengok kereta BMW ni makin besar series dia tu, makin bahagia. Okey, kita ni kalau kira tiga-tiga ni ada background Pantai Timur lah. Vic, boleh ke sebelum mula live lah, saya nak tanya sikit, mungkin nak recap sikit. Apa bahasa-bahasa Kelantan dulu yang waktu belajar di Universiti Malaysia Kelantan yang masih ingat, ataupun boleh sebut ayat ke perkataan ke? Ayat perkataan kita guna saing-saing kita. Saing-saing ni kawan-kawan kita. Lepas tu
Nak pergi mana tu be? Kami nak pergi make. Itulah contohnya. Berapa tahun Dah lama. duduk di UMK? Lebih kurang 4 tahun. 4 tahun saya duduk di UMK. Bermula dah tahun 2014 sehinggalah 2018. Ke bakal suri hati tu daripada UMK juga kan, macam mana? Itu tak ada lagi. Cuma itulah, ramai rakan-rakan yang ada di Kelantan lah. So kalau pergi Kelantan tu memang penuh. Pergi mana-mana daerah pun kita memang ada kawan-kawan. Saing-saing. Baik. Okey, jadi untuk malam ni di tentatifnya ataupun dia punya ikut producer bagi pada saya ni, kita lebih kurang 1 jam bersiaran. Tapi saya nak mohon maaf awal-awal lah kepada kita punya penonton pada malam ni, mungkin terlebih sikit. Sempena dengan hari kemerdekaan ni, saya rasa insya-Allah dia akan jadi serat dengan perkongsian tu. Jadi sedia bersama di skrin masing-masing untuk dengarkan perkongsian daripada mereka berkenaan dengan Merdeka Perpaduan. Kita akan bicarakan 3 benda asas yang mungkin akan terangkum sekali lah dalam perbincangan kita ni berkenaan dengan bangsa, bahasa dan agama. Dia tak dapat lagi dah sebab kami ketiga-tiga ni pun berbeza bangsa. Ada Cina, India dan Melayu, tapi bangsa ni kita bersatu ataupun kita bersepadu dalam satu bangsa. Apa? Bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia. Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Hashtag baru Ya, hashtag baru. Jadi saya teruskan dengan yang pertama kepada Dr. Lim Swee Tin. Macam mana saya nak mula? Saya pun jadi alamak bersama dengan orang-orang yang hebat ni. Masya Allah. Okay, baik doktor. Kalau bila saya tengok kepada biografi ataupun biodata doktor, doktor ni merupakan antara generasi awal yang merasai sendiri ambang kemerdekaan kali pertama di negara kita sekitar tahun 1950-an dulu. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan dengan kami bagaimana keadaan pada masa tu, dia yang bersesuaian dengan anak watan ni doktor. Apa yang doktor nak kongsikan kepada kami? Silakan doktor. Terima kasih saudara Rara dan salam sejahtera kepada Finism juga. 4 tahun di Kelantan tu kira dah jadi Kelantan lah. Kita sebenarnya ada 4 di sini. Sebab saya 2 ni. Saya 2. Untuk makluman, saya kalau Finism tu di Kelantan, ada satu kelompok masyarakat di Kelantan itu yang dinamakan Cina Peranakan di Kelantan. Cina Peranakan ini merupakan satu kelompok yang sangat besar di Kelantan dan sekarang sudah bertebaran di seluruh negara jugalah. Cuma berbeza dengan Baba Nyonya di Melaka. Sebab peranakan di Kelantan ini adalah gabungan antara Cina dengan orang-orang Siam. Itu yang saya kata 4 itu. Jadi sebelah bapa saya ni sebenarnya adalah warga Cina lah, keturunan Cina. Dan sebelah ibu saya ialah orang Siam. Orang Siam. Jadi saya tu dipanggil dalam kelompok Cina Peranakan. Dan banyak di penempatan di Kelantan itu merupakan kelompok Cina Peranakan ini. Jadi Cina Peranakan ini gabungan dua budaya. Sebelah Cina, sebelah Siam. Tetapi saya nak lari ke mana tu? Cina sebelah, Siam sebelah, saya lari ke Melayu. Jadi saya kebetulan dilahirkan dalam masyarakat Melayu yang mengamalkan cara hidup budaya Melayu yang begitu harmoni di Bacok itu. Saya berasa selesa sebenarnya saudara Rara, sangat selesa. Dan dibesarkan kemudian bersekolah Melayu pula, dan pada tahun 1959 tu saya mula bersekolah di sekolah rendah 1959, iaitu 2 tahun selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Jadi kemerdekaan pada ketika itu baru dan tokoh-tokoh serta negarawan-negarawan kita yang ikut sama menuntut kemerdekaan negara ada pada ketika itu, sangat baru.
Jadi melalui persekolahan, saya pun tak ingat banyak ni sebenarnya. Saya tak dapat ingat banyak sebab saya kanak-kanak sangat pada ketika itu, dan media pun tidak meluas seperti sekarang. Pada ketika itu radio pun tak ada, tak mendengar radio pun. Kemudian TV jauh sekali, surat khabar pun tak kenal pada ketika itu. Jadi sekolah menjadi tempat rujukan pelajar, murid-murid yang penting. Jadi saya mendapat banyak informasi tentang kemerdekaan negara melalui guru-guru di sekolah. Bagaimana guru-guru ini menceritakan bahawa kita sudah memerdekakan negara kita, kita sudah mengambil balik negara kita daripada orang British, daripada penjajah British, dan sekarang negara ini sudah menjadi milik kita, dan tugas kita semua adalah untuk membangunkan, membina, ibarat kita ada rumah sendiri sekarang. Dulu rumah kita ini dijaga oleh orang lain. Kita dipulas telinga, tak boleh buat berbagai-bagai hal, berbagai-bagai perkara, berbagai-bagai agenda, tidak boleh. Jadi sekarang ini sudah jadi milik kita. Dengan itu, kita mesti bekerja keras, kata guru, antara lain untuk sama-sama membina, membangunkan negara kita ini. Itu yang saya dapat rasakan pada ketika itu, masih ingat bayang-bayanglah. Dan kemudian dalam tahun 1159 itu, sewaktu darjah 1, kami selalu diminta berarak menyambut kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Jadi di kampung saya hanya ada 3 baris kedai saja yang berniaga, dan di tengah-tengah itu ada sebuah pasar. Pasar ini kecil saja. Jadi kami mengelilingi pasar itulah. Mengelilingi pasar itu, dan di keliling kami itu ada orang-orang kampung datang keluar melihat merdeka, 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 sautan kami lah. Itu kenangan yang sangat indah bagi saya zaman kanak-kanak dulu. Kemudian ketika saya bersekolah menengah, ketika saya darjah 4, darjah 5 saya sudah berpindah ke bandar, belum sekolah menengah. Saya berpindah ke bandar yang agak besar sedikit. Dan di situ saya sempat dalam satu sejarah yang penting juga di tanah air kita, iaitu pembentukan Persekutuan Malaysia. Saya sempat berada dalam acara-acara sambutan, kemeriahan, riuh rendahnya kami melaungkan, orang menyanyi lagu Malaysia Berjaya ke apa pada ketika itu. Dan sangat seronok kami. Darjah 5 kanak-kanak lagi. Dia ajak beratur, berbaris, dan kami berbaris keliling bandar sambil melaungkan merdeka, merdeka, merdeka. Itu keliling bandar kali ini. Dulu keliling pasar. Dulu keliling pasar kecil. Sekarang mengelilingi sebuah bandar. Jadi meriah sangat sambutan kemerdekaan, pembentukan negara Malaysia itu pada ketika itu, dan kami sangat gembiralah, dan kemeriahannya sangat dapat dirasakan apabila di sana sini dilaungkan merdeka, 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 kibaran bendera dan sebagainya. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan konfrontasi. Konfrontasi ini juga dapat saya rasai. Walaupun kanak-kanak, saya mendapat maklum bagaimana konfrontasi dengan Indonesia itu, sehingga kan kami terpaksa dilatih untuk berlari ke kubu-kubu. Jadi tidak jauh daripada sekolah saya itu, di luar pagarnya adalah kawasan hutan belantara, ada semak samun di situ, dan digali lubang-lubang di situ. Ada lubang digali dinamakan kubu. Jadi kami, jika dibunyikan siren ataupun loceng kecemasan, kami akan berbaris mengikut kelas masing-masing dan berlari ke dalam hutan semak samun itu dan berkubu daripada serangan musuh. Jadi ketika itu kami mendapat maklumat bahawa musuh memang tidak jauh. Sebab pantai timur itu sudah mula diserbu oleh gerombolan dari Angkatan Tentera Indonesia itu. Dari Johor, kemudian ke Pahang, ke Terengganu, dan di Kelantan di pantai timur itu kami terasakan bahang cemas itu. Jadi
kami hanya pulang ke bilik darjah apabila siren memberi maklum bahawa situasi cemas sudah berakhir. Masa itu legalah. Kami berjalan lebih santai. Tadi kami berlari. Dalam suasana senyap, tidak bersuara, semua diam, tunduk, dan kemudian ada yang menggigil, ada yang menggigil dalam kubu. Kami kanak-kanak. Dan akan tetapi atas kebijaksanaan negarawan-negarawan kita, konfrontasi ini tidak berlanjutan lama. Tidak sempatlah saya diserang ke, dibom ke, kawan-kawan kita tidak sempat. Tetapi ketakutan itu dapat dirasai. Ketakutan demi ketakutan itu kami tetap rasainya. Jadi inilah antara pengalaman saya, Rara dan Vinism, yang tidak banyak tetapi sempat berada dalam situasi negara baru merdeka dan dalam situasi pembentukan Persekutuan Malaysia dan juga dalam suasana cemas konfrontasi Malaysia-Indonesia itu. Setakat itu dulu. Lebih kurang. Okey, doktor, tadi doktor ada sebut berkenaan dengan Cina Pak Nakan, belah Siam, Cina, dan doktor memilih Melayu. Jadi doktor, saya nak tanyalah, apa yang membuatkan doktor jatuh cinta dengan bahasa Melayu tu, sehingga kan kalau kita tengok doktor punya karya-karya ni, dia memang hebat sekarang ni. Bukan saja Malaysia tapi luar negara sekali. Apa yang membuatkan jadi jatuh cinta tu, doktor? Saya begini, hubungan akrab dengan masyarakat Melayu bukan bermula semasa saya bersekolah, bukan. Sebelum itu lagi. Sebelum itu saya mempunyai hubungan yang akrab dengan masyarakat sekeliling, masyarakat Melayu, serba-serbi, makanan, pertuturan, budaya hidup, itu yang penting. Dan oleh sebab masyarakat pada ketika itu begitu akrab dan erat hubungannya, ibu saya bahkan mempunyai seorang ibu yang dia panggil mak, orang Melayu. Ibu saya memanggil mak kepada orang Melayu tu. Dan saya ada beberapa orang yang saya namakan kakak. Saya panggil kakak aja, kakak. Dan kalau mak saya tidak memasak, saya akan berlari ke rumah maknya yang orang Melayu tu. Rumah tidak berkunci pada masa itu. Kalau mereka tidak ada di rumah, katakanlah keluarga mak kepada mak saya tu tidak ada di rumah, saya akan terus saja naik ke rumahnya, membuka pintu sendiri, mencari manakah saji, dalam saji, bawah saji itu ada apa yang ada itu yang saya makan. Dan tuan rumah tak ada. Ketika itu situasi seperti ini saya rasakan sangat indah dalam pengalaman saya. Dan kemudian saya terus berhubung erat dengan keluarga ini sehingga ke generasi hari ini. Sehingga ke hari ini. Hari ini saya masih sentiasa berhubung dengan apa yang saya panggil kakak tu. Macam kakak saya sendiri. Kakak ini macam kakak saya sendiri. Masih ada di Kelantan. Masih bertanya kabar, masih berhubung. Sama seperti tak ada apa-apa. Saya tidak merasakan bahawa adanya perbezaan antara saya dengan dia, dan kakak ini, keluarganya tidak merasakan bahawa kehadiran saya ini janggal di tengah-tengah mereka sehingga ke hari ini. Jadi inilah pengalaman saya yang unik dan saya anggap ini sebagai satu pengalaman yang sangat menakjubkan lah bagi saya, yang membesar. Dan kemudian saya sebelum bersekolah pun saya sudah diajar oleh jiran-jiran Melayu saya. Jiran-jiran Melayu sekeliling kediaman tempat saya itu mengajar saya bagaimana hendak membaca dan menulis. Itu tahun belum 1000 belum merdeka. Belum merdeka lagi. Mereka sudah mengajar saya. Jiran-jiran, rakan-rakan, jiran-jiran, kakak-kakak, abang-abang Melayu ini sudah pun mengajar saya bagaimana membaca dan menulis, dan sebagai persediaan ke sekolah. Dan apabila masuk ke sekolah, saya dah tahu membaca dan menulis.
Dari situlah saya mula membaca buku-buku. Ada sekali-sekala, sebulan sekali datanglah lori, van ke kampung kami itu menjual buku-buku. Ketika itu saya sudah mula membeli buku sebenarnya. Dan saya sudah mengenali kesusastraan Melayu. Membeli buku masa itu murah, 10 sen aja. 10 sen dapat satu buku, 15 sen dapat satu buku. Jadi keluarga saya agak selesa dengan situasi itu. Saya mula membaca buku-buku sastra yang nipis-nipis tu, kanak-kanak lah, nama pun kanak-kanak. Jadi saya sudah pun membaca buku-buku sastra, buku-buku berkaitan dengan bahasa, walaupun saya baru darjah 1. Ini ialah hasil pengajaran, didikan, asuhan keluarga-keluarga Melayu di kampung saya itu. Uish. Dia maksudnya kalau dengan tajuk kita ni, dilema anak watan ni berbeza. Cara hidup watan dulu dari sudut kejiranan dia. Lepas saya dengar yang doktor kata tu, saya rasa saya sempat jugalah merasai sikit. Tapi kalau sekarang ni memang anak saya sendiri ke generasi barulah, mostly memang tak dapat dah apa yang doktor kongsikan tadi tu. Kesilap-silap ni doktor pun boleh baca Jawi ke apa ni? Dulu kami belajar Jawi itu sama dengan Rumi. Kalau Jawi itu ada 50 markah, Rumi 50. Dulu kurikulumnya berbeza. Dulu kurikulum kami ada 50 markah. Lebih kurang waktu pembelajarannya. Waktu pembelajaran dulu berbeza. Lain sikit. Ada bacaan bahasa Melayu, Rumi. Kemudian ada jadual waktu itu bacaan bahasa Melayu, Jawi. Kemudian mengambil rencana Rumi, mengambil rencana Jawi, mengeja Rumi, mengeja Jawi, dan penulisan Rumi, penulisan Jawi. Jadi itu jadual waktu kami dulu. Bukan macam sekarang. Dia KLSR dulu kan, kurikulum lama sekolah rendah dulu. Kurikulum yang zaman dulu punya lah. Dan ini berlangsung sehingga saya ke sekolah menengah. Di sekolah menengah pada tahun 1967 ke 67, saya rasa sudah sekolah menengah. 68, 67 tu saya PMR lah sekarang, PT3. PT3. 60, 65, 66 itu sekolah menengah. Jadi sangat berbeza. Kami dulu belajar Jawi dan Rumi serentak. Tak ada masalah. Okey baik tu. Wish, banyak sangat kita tak tahu ni, Vic Nizam. Betul. Ini yang mula menggemetar. Kita ni era 90-an ni, dan saya yakin kita punya penonton malam ni pun lebih kurang generasi baru. Betul. Jadi rugi kalau korang tak tonton dan share dengan kawan-kawan yang lain. Okey baik, kita teruskan dengan yang kedua kepada bro Vic Nizam kita. Vic Nizwara Kaundar. Okey, tadi kita dengar kan doktor dia punya macam-macam lah. Setengah tu pun kita pun tak tahu ada benda tu kan. Jadi apa yang bro nampak yang sebagai anak muda yang lahir tahun 90-an ni, perbandingan kanak-kanak dulu ataupun zaman awal kanak-kanak dulu ni dengan sekarang dari sudut patriotism tu. Okey. Sebenarnya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana menjemput saya, dan yang saya hormati Profesor Madya, Dr. Lim, dan juga yang dikasihi Saudara Rara. Okey. So topik malam ni bagi saya, pengalaman Dr. Lim ni bagi saya dengan pengalaman yang saya lalui bagaikan langit dengan bumi. You know, dengan cabaran Dr. Lim tadi, bagaimana beliau sorokkan diri daripada ancaman-ancaman luar. Okay, and then itu semua saya rasa untuk zaman sekarang ni kita tak merasa pun benda-benda tu. Tetapi pada era saya dulu, antara benda yang saya tak boleh lupa kalau datangnya bulan merdeka, kemerdekaan ni adalah antaranya adalah kita kumpul duit, kita beli bendera, you know, sampai tak cukup kena tunggu seminggu, okay, kumpul 10 sen, 10 sen, 20 sen, 20 sen. Okay, semata-mata nak beli bendera, okay. Dan dulu kita berhajat nak pasang bendera yang besar dekat rumah, depan rumah kan. Tapi disebabkan kita tak ada bajet, kan? Kita tak ada bajet, kita gunalah bendera apa yang ada. Pacak je lah dekat rumah asalkan ada semangat tu. Ya? Dan antara benda yang
kalau zaman saya lah, antara benda yang saya sangat menanti adalah sambutan peringkat sekolah, sambutan kemerdekaan peringkat sekolah. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan buat baju bendera, lepas tu pakai pula dengan baju tradisional pergi sekolah. Seronok. Sebab apa? Hari yang kita pergi sekolah tu, sambutan hari kemerdekaan tu, tak payah pakai baju sekolah. Kan? Itu yang seronok tu. Itu yang seronok. Okay. And then pergi sekolah pula tengok, oh King, yang seorang ni beli bendera dekat 5, kita beli bendera dekat 1 je sebab tak cukup bajet. Dan antara benda yang saya rasa yang tak boleh nak lupa jugalah, buat persembahan sempena Hari Merdeka. Lepas tu kan dulu kalau perasan zaman-zaman sekolah dulu, kita ada menyertai pertandingan melukis lah, bersajak lah, puisi lah. Dan yang paling kemuncak sekali adalah 31 hari bulan, pagi-pagi bangun. Ya, sebelum ni tak pernah bangun pagi. Bangun pun dekat pukul 1. Pada hari kemerdekaan tu kita bangun awal pagi semata-mata nak tengok perarakan. Sebab itu adalah antara momen-momen yang saya rasa yang bagi saya sendirilah, saya tak nak lepas. Saya nak tengok macam mana pattern-pattern yang kereta perarakan tu dengan berbeza-beza, you know. So itu semua adalah antara pengalaman yang saya tak boleh lupa. Dan lagi satu, antara benda yang saya nak kongsi juga, dulu kecil-kecil kita nak pergi Stadium Merdeka. Okay, tapi disebabkan pada waktu tu saya duduk dengan nenek saya ingat lagi. Okay, nenek saya di Teluk Intan. Sampai ke hari ini tak tersampai hajat nak pergi Stadium Merdeka. Dan kita pun dah mengalami satu norma yang baru. Saya pun risau agak-agak adakah saya diberi kesempatan untuk pergi ke Stadium Merdeka, menyaksikan perarakan tu dengan mata saya sendiri. Okay. Tapi kalau kita lihat dari segi remaja sekarang, remaja sekarang saya kategorikan sebagai remaja era 20-an. Okay. Walaupun ada serba sedikit persamaan seperti beli bendera, tapi kurang sebenarnya. Sebab apa? Generasi 20-an ni ada approach yang berbeza bagi pendapat saya lah. Dan berdasarkan pemerhatian saya, generasi 20-an ni dia lebih sensitif dari segi emosi dan juga keberadaan mereka. Maksud keberadaan ni, mereka ni terdedah dengan arus media sosial yang begitu dahsyat sekali. Okay, saya lahir lebih kurang tahun 90-an. Saya terdedah dengan media sosial ni lebih kurang umur saya pada waktu tingkatan 3 dan ke atas. Tetapi kanak-kanak sekarang, bukan kanak-kanak maksudnya, mereka-mereka yang lahir selepas tahun 2000, iaitu 20 kids, mereka ni umur 8 tahun, 7 tahun, dunia di hujung jari. Okay, di mana dunia digital, dunia yang tak ada sempadan. Okay, jadi melalui perubahan ni saya nampak arus perubahan zaman ni membawa daripada kita yang dulu ni dari golongan material fizikal kepada digital. Ya? Dan saya sendiri pun kalau dilihat memiliki telefon, lebih kurang umur saya tingkatan 4 baru saya mula memiliki telefon. Okay, kata orang kalau dulu sama-sama saya rasa zaman-zaman Dr. Lim pun mungkin ada rasa juga kita buat kad ucapan, kita bagi cikgu, you know, kita bagi kawan-kawan kita. Dulu kita buat kad, tapi sekarang ni mungkin buat status dekat Facebook dan juga Twitter. Okay, walaupun intipatinya itu sama, tapi method dia sangat-sangat berubah. Okay, dan tapi ada satu sudut yang saya nampak adanya kelebihan generasi sekarang ni. Kadang-kadang kita tengok walaupun umur dah 14 tahun dah boleh buat lagu sendiri, boleh buat filem pendek sendiri, boleh buat digital art sendiri. Dan sebenarnya dalam kita menghadapi norma baru ni, benda yang sangat-sangat merungsingkan saya adalah kebimbangan terhadap semangat perpaduan dalam kalangan generasi sekarang yang makin merungsingkan. Lagi-lagi dengan norma kita, norma di mana sesi pembelajaran yang kita tak melihat guru di hadapan, kita tak melihat kawan-kawan kita di hadapan. Dulu kita di depan buku, tapi remaja sekarang di depan telefon. Satu perubahan yang sangat-sangatlah drastik.
Okey, dan sekarang ni yang saya nampak, saya yakinlah dengan mungkin saya boleh cerita sedikit bahawa saya yakin bahawa pandemik yang sedang melanda negara kita, melanda dunia ni tidak akan reda dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Dan antara perkara yang saya terfikir-fikir jugalah sehingga ke hari ini adalah apakah yang akan terjadi jika aktiviti sosial pergaulan antara rakan-rakan lain bangsa itu kurang. Adakah di masa hadapan, adakah mereka-mereka ni kenal siapa itu Mutu, siapa itu Acong? Seperti mana yang kita kenal daripada lagu-lagu di media harus perdana ya. Dan untuk benda ni, okey, saya yakin dan percaya bahawa ibu bapa adalah frontliner yang berperanan dalam hal ni, selaras dengan satu pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. So bagi saya peranan ibu bapa dalam membentuk akhlak, membentuk semangat patriotism dalam kalangan remaja-remaja sekarang ni sangat-sangatlah penting. Okey, selepas mereka barulah guru-guru. Ya, guru-guru ni adalah bagi saya untuk sekarang ni adalah orang kedua yang berjumpa dengan pelajar, berjumpa dengan remaja. Ya. So itulah antara kerisauan ya, di mana bait-bait manis yang kita pernah dapat dulu, adakah generasi yang akan datang ni akan turut bersama merasai kegemilangan dulu. Okey. Macam Dr. Lim berkata tadi, Dr. Lim kata beliau bersama dengan masyarakat Melayu. Saya rasa saya dengan Dr. Lim ada persamaan itu. Sebab apa? Ya, bila Dr. Lim bercerita, saya pun rasa wow, saya membesar dengan masyarakat Melayu. Okey, di Selangor saya disekelilingi dengan rakan-rakan Jawa. Ya, rakan-rakan Jawa ya, bermula daripada saya darjah 4 ya. Rakan-rakan Jawa, rakan-rakan Banjar, dan disebabkan itulah bahasa Melayu saya ni orang kata bolehlah cukup-cukup makan untuk orang dengar. Sedap. Kan? Tapi antara kelebihan saya bergaul dengan masyarakat Melayu ni juga adalah kita mengenal budaya mereka. Okey, bila kita kenal, saya rasa kita lebih bonding kita jadi lebih rapat. Ya, berbanding kita dengan kelompok-kelompok kita, saya rasa ini adalah salah satu benda yang harus diterapkan untuk generasi-generasi sekarang. Harap sangat norma yang baru ni akan bertukar, okey, seperti sedia kala, seperti yang dilalui kita-kita yang dahulu, agar generasi yang akan datang ni merasa apa yang kita rasa sebelum-sebelum ini. Ya. Okey, tapi kalau kita nak ambil yang berkenaan dengan norma baharu semua ni, mungkin yang menonton ni boleh jadikan apa yang kami buat malam ni. Kita nak bertemu secara sosial tu tak dapat, kita bertemu secara alam maya tapi berlainan bangsa. Betul. Jadi maksud ni kalau bergaduh nak bertumbuk pun tak kena. Dia kena screen je. Kena screen. Lepas tu agak-agak dah naik angin, tutup screen terus. Kita left je, nanti tu masuk balik. Okey, baik. Terima kasih untuk Bro Viknism ni. Jadi doktor, tadi kan apa yang saudara Viknism ni dia sebut dengan kekangan yang berlaku sekarang ni, kalau saya pernah baca ada satu doktor tulis, doktor sebut berkenaan dengan kalau dulu kita guna sentimen perjuangan orang-orang lama. Contoh zaman dululah kita akan sebut dulu kalau di Kelantan tu lah kita boleh sebut dia terkeluar sikit, kita boleh sebut dekat Patah Sabak ada bangka Jepun dan sebagainya apa semua, budak-budak ni jadi semangat. Dia dah jadi timbul patriotism tu. Tapi kalau kita guna benda yang sama untuk generasi baru sekarang ni, dia macam dia dengar dia macam sepintas lalu macam tu je. Jadi kalau doktor punya pandangan, apa yang cara ataupun kaedah yang terbaik sekarang ni kita nak berdepan dengan masalah dilema anak watan ni, doktor? Itulah jarak masa tu, jarak masa dan era ataupun zaman di mana kita berada itu
telah menyebabkan pemikiran kita berbeza, tafsiran kita ataupun interpretasi kita berbeza, pemahaman kita juga sudah tentu berbeza, dan ada jarak yang membezakan. Jarak juga. Jarak itu termasuklah jarak berfikir dan jarak merasa, emosi. Sangat berbeza. Jadi kalau saya berada dekat dengan tarikh pembentukan Malaysia, kami menunggu-nunggu tarikh itu, katanya 13 September katalah, ya. Maka kita tunggu dengan penuh keterujaan dan sebagainya. Ataupun ketika negara baru mencapai kemerdekaan, rasanya sangat baru. Akan tetapi apabila sudah lama berlangsung, jarak itu telah memudarkan. Jarak itu saya percayalah memudarkan rasa, termasuk sentimen kita. Juga sudah kabur disebabkan oleh jarak itu. Jadi dalam hubungan ini, contoh yang lainlah, contoh lain yang besar. Saya tengok apabila darurat, negara kita berada dalam keadaan darurat, kemudian ancaman komunis itu sangat ditakuti pada ketika itu, dan di sana sini kita mendengar bagaimana pahlawan-pahlawan perwira bangsa kita bertempur dan ada yang terkorban. Kemudian sewaktu era 80-an saya rasa, apabila perjanjian damai dengan komunis dan komunis berikrar berjanji untuk meletakkan senjata, kita pun masih lagi teragak-agak melintasi setengah-setengah tempat yang dulunya adalah kem-kem komunis yang mereka berkampung, mereka berkubu di situ. Jadi apa yang saya rasakan itu, ketakutan dan juga kemarahan kepada gerombolan komunis itu, barangkali tidak dapat dihayati sepenuhnya oleh generasi hari ini. Apabila mereka hanya mendengar pada guru-guru dan juga membaca dari buku sekolah, mereka kadang-kadang ada yang terkebil-kebil. Buat apa mereka nak bergaduh ya dulu? Contohnya. Jadi, saya fikir jarak masa itu memudarkan dan mengaburkan banyak unsur yang seharusnya kita lekatkan dalam patriotisme kita di sini. Jadi dalam hubungan itu, saya sangat gembiralah apabila mendapat tahu bahawa kita ada pejuang-pejuang dulu yang masih dapat tampil dan muncul pada hari ini dalam siri-siri pengesahan. Ini orang yang benar. Orang yang benar, contohnya pernah bertempur dengan komunis, gerombolan komunis. Ada pada ketika ini. Dan melalui pengesahan-pengesahan yang dilakukan, yang dibuat itu, barangkali ini merupakan satu kaedah yang sangat bagus, yang dapat mendekatkan, yang dapat memberi pemahaman dari satu jarak ke satu jarak yang lain. Pemahaman, rasa ketakutan, keberanian, keperwiraan, kedaulatan bangsa yang dipertahankan oleh mereka itu sekarang diserapkan ke dalam jiwa minda generasi baru. Akan tetapi mereka semakin berkurangan. Jadi dalam konteks ini saya lebih suka sekiranya kita segera mengambil langkah yang lebih drastik, sama ada merakamkan, lebih banyak merakamkan, dan juga rakaman itu sama ada dalam bentuk filem ke, wawancara ke, ataupun dalam bentuk penulisan. Saya sangat menganjurkan sebenarnya, bersetuju amat apabila ada perwira-perwira, pahlawan-pahlawan, mereka datuk nenek kita yang terlibat dengan kemerdekaan, yang terlibat dengan penubuhan Persekutuan Malaysia ini, dan bertempur di sana sini, dan ada yang cedera, ada yang pelurunya masih dalam badan. Contohnya. Jadi melalui rakaman-rakaman ini kita boleh
wariskan kepada anak generasi kita. Melalui penulisan-penulisan, termasuklah terbitan-terbitan buku, dapat kita wariskan kepada generasi yang muda. Daripada mereka mendengar saja, sekarang mereka membaca sendiri. Sekarang mereka menonton sendiri, menyaksikan sendiri. Dan pada hari ini, kita masih bertuah dan beruntung bahawa mereka masih boleh bersua muka, bertemu dengan mereka, orang-orang, dengan tokoh-tokoh, dengan negarawan-negarawan yang terlibat secara langsung mungkin dalam kemerdekaan tanah air dan juga penumbuhan Persekutuan Malaysia yang ada kaitan secara langsung dengan sambutan Hari Kemerdekaan. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang selalu disebut orang sebagai wira yang tidak didendang, yang mempunyai maklumat yang banyak, yang mempunyai pengalaman yang besar, yang harus diperturunkan, disampaikan dan dinyatakan kepada anak generasi pada hari ini. Saya fikir ini satu langkah yang sangat berkesan untuk kita mendekatkan penghayatan kemerdekaan yang sebenar kepada anak-anak bangsa kita, kerana tidak cukup melalui pembacaan, penerangan-penerangan ataupun mungkin mereka jumpa dalam gadget dan di mana-mana. Saya rasa tidak mencukupi. Dengan yang demikian, saya rasa penghayatan akan arti kemerdekaan sebenar dan juga pembinaan dan pengukuhan semangat patriotisme dalam diri anak-anak bangsa kerana negara sentiasa terdedah kepada ancaman luar, pencerobohan dan juga penalukan sama ada dari segi minda, dari segi ideologi dan sebagainya masih besar. Walaupun mungkin kita mempunyai kekuatan, keupayaan untuk menangkis ancaman musuh dalam bentuk bersenjata, barangkali kita khawatir juga mempertahankan kemerdekaan dari segi ideologi misalnya yang diserap masuk oleh anasir-anasir yang berkepentingan. Jadi ini memerlukan anak bangsa kita terus memupuk semangat patriotisme. Sangat perlu. Dan saya melihat juga pada hari ini sambutan Hari Kemerdekaan kita, saya sangat khawatir sebenarnya. Maaf saya kena berterus teranglah. Apa doktor, sila. Kita memang okey. Ya, kadang-kadang saya tengok macam rutin tahunan. Kita ada perarakan, kita ada lintas langsung untuk menunjukkan bahawa kita sudah mencapai kemajuan. Tidak mengapa bagi saya. Masih tidak mengapa bagi saya, sebab anak-anak harus seronok tengok lintas langsung perarakan ini dan diceritakan inilah kehebatan kejayaan negara yang dicapai setelah kita merdeka, setelah kita berpemerintahan sendiri, selepas kita bebas dari penjajahan dan sebagainya. Ini pencapaian-pencapaian kita. Tetapi saya khawatir dengan kibaran bendera yang orang semakin kurang sekarang, tidak memahami apa arti Hari Merdeka, tidak memahami apakah maksud menyanjung, menjulang bendera Malaysia. Dulu perwira pahlawan kita pegang bendera negara. Tengok tugu negara kita. Setiap kali kita berdiri di bawah tugu negara, darah kita menyirap contohnya. Tak adakah ini dirasai lagi pada hari ini? Saya sangat khawatir dengan rutin-rutin ini. Tetapi tidak mengapa. Saya sebenarnya lebih mengharapkan supaya tradisi menyambut Hari Kemerdekaan ini dianjakkan lagi, ditingkatkan. Satu, melalui pemahaman bahawa kemerdekaan itu penting. Dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Siapa negarawan-negarawan yang penting yang mengisi kemerdekaan, yang merencanakan, yang melaksanakan segala perjuangan, segala impian, segala perancangan kita menyambut mengisi kemerdekaan dan kemajuan tanah air. Akan tetapi saya khawatir bahawa Hari Kemerdekaan ialah cuti umum. Pagi-pagi itu di depan TV melihat perarakan dan sebagainya. Tetapi tanpa diisi dengan wacana-wacana besar. Saya fikir belia contohnya, remaja dan kanak-kanak harus sentiasa diperbarui dan didedahkan. Mula didedahkan dengan wacana-wacana pengertian kemerdekaan itu dalam konteks membangunkan bangsa. Mempertahankan tanah air, membangunkan tanah air. Saya fikir ini penting. Siri-siri wacana yang berterusan, bukan merdeka itu melihat, menonton, menyaksikan saja. Tetapi pengisiannya adalah pemahaman yang lebih besar, yang lebih menyeluruh, bagaimana setiap orang mempunyai tugas dan peranan. Sekolah, anak-anak sekolah ada tugas dan peranan. Remaja ada tugas dan peranan. Belia ada tugas dan peranan untuk mengisi
pembangunan, kemajuan, perkembangan tanah air. Dalam konteks yang lain kita kata mengisi kemerdekaan tanah air. Itu yang saya fikir dan saya hasratkan pada masa kini, bahawa wacana demi wacana, perancangan-perancangan supaya hari kemerdekaan itu juga menjadi titik baru. Satu titik baru, landasan baru. Bagaimana setiap orang mula berfikir untuk mengisi kemerdekaan itu dengan cara peranan, sumbangan dalam kapasiti kemampuan mereka. Saya fikir ini arti sebenar kemerdekaan. Arti sebenar kita menyambut kemerdekaan dan pengisian kepada kemerdekaan. Dan sekaligus tanpa disedari semangat patriotisme atau cinta kepada tanah air itu mula berpupuk dan berkembang dalam jiwa kita. Sebab kita mula bekerja, merancang, merencana dan mula bekerja untuk tanah air kita. Itulah antaranya, Saudara Rara. Ish. Doktor, walaupun dah dekat 7 series ni cakap tu semangat kita jadi dia punya nada tu betul-betul. Kita yang dengar ni pun kita rasa membangkit, membuat rasa semangat tu. Tapi betul doktor, saya masih teringat kalau kecil-kecil dulu kita akan ada, biasa saya akan tengok cerita Lieutenant Adnan. Ya. Kita ada Bukit Kepong. Lepas tu kalau yang patriotik juga Embun, Umi Aida berlakon tu. Dia betul, dia memang kita tengok tu dia ush. Bagus lah dulu gini-gini dia jadi patriotik tu. Okey. Tapi generasi Saudara Rara, generasi yang Vignism cakap tadi sudah tidak boleh menyirapkan darah mereka sebenarnya. Itu yang kita khawatir. Yang Vignism sebut tadi, apabila dia buka gadget itu, bagaimanakah kita nak menyirapkan darah mereka bahawa ini tanah air kita yang harus kita perjuang, kita pertahankan. Ini negara kita yang harus kita junjung tinggi. Bagaimana? Takkan tinggallah dengan Lieutenant Adnan dan Embun Bukit Kepong saja. Jadi yang tu soalan saya, betul lah saya dah berpakat dengan doktor ni. Soalan tu sebenar kita nak tuju pada Vignism ni. Sebab untuk para penonton, para penonton Vignism ni dia ambil ijazah dalam penyiaran kreatif. Jadi Tuhan letak dia ambil ijazah tu bukan sesaja. Maksud ada peranan yang dia kena buat. Okey. Sebelum tu untuk penonton kita, boleh tinggalkan komen kalau ada nak tanya apa-apa, nak beri pendapat. Tapi yang pasti, saya tengok awal-awal tadi doktor, ada dah yang sebut, tolonglah sekali nak dengar doktor sajak ke puisi, saya tak pasti. Cakrawala Kemerdekaan ke apa? Puisi ya. Jadi okey untuk Vignism. Nak tanya. Berkenaan dengan media sosial, platform tempat anak muda nak berkarya, nak bina semangat kecintaan pada negara dan sebagainya. Kalau Bro Vic sendiri lah, Vignism sendiri rasa, kaedah ataupun cara yang betul-betul boleh meet yang generation ni untuk dapat feel yang doktor sebut tadi, menyirap dan sebagainya. Macam mana tu? Okey, sebenarnya dalam pemerhatian saya, intipati tetap sama. Ya, intipati adalah kita nak memupuk rasa cinta akan negara itu. So, namun apa yang saya berpendapat adalah mungkin kita perlukan pendekatan yang berbeza. Okey, kalau dilihat, saya pergi kepada generasi 20-an ni. Okey, generasi 20-an ni lebih lama bersama dengan telefon berbanding dengan ibu bapa. Okey, kalau kita sedar. Jadi kuncinya dekat sini adalah telefon bimbit. Okey. Jadi melalui telefon bimbit ini, dua pendekatan yang boleh diambil. Yang pertama adalah pendekatan inovasi dan juga yang kedua adalah pendekatan kreativiti. Saya jelaskan. Analogi dia macam ni. Saya ambil analogi buah kelapa. Ini kebetulan masa nak rangka-rangka ni datang pula buah kelapa dalam kepala. Okey, macam ni lah buah kelapa kan. Buah kelapa ni dulu orang buat santan. Betul? Orang buat santan, okey, orang buat kerisik, ya. Kerisik, okey. Tapi melalui peredaran zaman ni, lama-lama kita jumpa pula coconut shake. Tapi kelapa yang sama.
So ini yang dinamakan approach yang berbeza. Maksudnya dekat sini ada inovasi dia dan ada juga creativity mengikut pemikiran masyarakat kini. Alright? Intipati dia sama. Kelapa tetap kelapa. Okay? Dan bagi saya, dalam mengalami inovasi dengan lebih kreatif, supaya dia lebih selari dengan kesensitivitian serta keperluan semasa. Okay? Kalau dulu saya, kalau kita perasan, ada banyak kempen-kempen galakan untuk membaca. Namun budaya membaca itu masih kurang dalam kalangan masyarakat pada waktu itu. Tapi dengan generasi yang baru ni, nak harap budaya membaca, saya yakin sangat berkurangan lagi-laginya adanya social media. Sebab segalanya social media sekarang, segalanya dah jadi telefon bimbit. Jadi apa yang boleh dibuat? Berteraskan dua pendekatan ini, iaitu inovasi dan juga kreativiti. Okay? Pendekatan yang kita boleh buat adalah dari segi konten. Ya? Contohnya macam pemikiran ilmuwan seperti Dr. Lim, orang-orang sejarawan ni dijadikan dalam bentuk konten, di mana konten interaktif seperti video, animasi dan juga filem. Okay, saya ambil satu contoh lah. Kalau pernah tonton filem Ola Bola, ya. Sebenarnya peristiwa dalam Ola Bola tu berkenaan dengan pemain bola sepak negara pada era 80-an. Bayangkan kalau Ola Bola itu ataupun peristiwa itu hanya sekadar dalam risalah dan buku. Saya yakin ramai tak kenal apakah kejayaan yang pernah kita capai pada satu ketika dahulu. Namun dengan adanya elemen kreatif, elemen inovasi, maka ia dijadikan sebagai satu bentuk storytelling, ya, satu bentuk penceritaan, ya, yang akhirnya jadi filem. Okey, di mana penerimaan ni saya rasa dalam bentuk bibliografi, okey, yang lebih dekat, lebih menarik minat para masyarakat, ya, masyarakat untuk mengenal. Lepas diorang tengok baru diorang tahu, oh rupanya ada sejarah macam ni. Sebelumnya aku tak pernah tahu, kan? So itulah bagi saya, orang-orang media seperti saya, ya, orang-orang yang ada dalam bidang kreatif ini, bagi saya untuk memupuk rasa cinta akan negara itu, mereka ni adalah salah satu orang boleh dikatakan sebagai frontliner, okay, untuk menghasilkan karya-karya, ya, seperti sebenarnya dekat negara Malaysia ni ramai pejuang, ya, Mat Kilau, Datuk Bahaman. Okay, saya ingat lagi sewaktu saya berada di tahun akhir tahun akhir pengajian saya telah menulis dan menjadi penolong pengarah untuk sebuah kisah Puteri Sadung. Mungkin Dr. Lim pun tahu. Jadi apa yang saya fikir pada waktu itu, kita kena ada naratif yang boleh menyebabkan orang terima dan menonton cerita itu. Okay, sebagai contoh, kita mengambil elemen-elemen filem lah, kan. Kita ada climax, kita ada permulaan cerita, climax. Okay, macam mana bentuk cerita yang orang boleh terima agar benda tu masuk dalam kepala mereka. Okay, dan cerita tu berjaya, dan akan keluar kalau tak silap saya tahun ni, sebab ada sedikit kerja-kerja editing dan sebagainya. Dan daripada situ saya belajar sebenarnya masyarakat kita ni pola pemikiran mereka mula berubah sebab adanya social media. Social media ni dia mula mengubah pola pemikiran masyarakat untuk menerima benda-benda yang baharu. Sebab tu pentingnya adanya elemen-elemen kreatif, elemen-elemen inovasi. Dan saya harap sangat, penggiat-penggiat filem, orang yang lebih hebat lagi, dapat menghasilkan
untuk kita mengenal pejuang-pejuang kita, ya, seperti Datuk Bahaman, Mat Kilau. Okey, ini dijadikan sebagai cerita. Okey, kalau saya ambil sebagai contoh lah, kalau dekat India, okey, cerita Bahubali contohnya. Okey, lihat bagaimana penyampaian naratifnya, okey, dengan menggunakan teknologi kini, okey, yang boleh menyebabkan orang terima, orang menanti part 2 cerita itu. Alright? Dan antara pendekatan, okeylah, orang kata selain daripada filem, okey, bila kita menekankan tentang elemen telefon bimbit tadi. Okey, kenapa saya kata telefon bimbit? Something yang ada dengan generasi sekarang ni. So antara pendekatan lain yang boleh dibuat adalah yang patut ambil peranan adalah industri permainan video. Contohnya, you know, industri permainan video, okey. Dan kalau siapa-siapa pernah main Mobile Legend, ya, mereka membawa satu watak purba, ya, watak purba daripada Indonesia ke dalam Mobile Legend itu sendiri. Mungkin itu adalah antara pendekatan-pendekatan yang boleh dibuat. Okey. Contoh kalau dekat masa saya belajar dekat Kelantan, okey, kisah Puteri Sadong itu pun dijadikan dalam bentuk aplikasi telefon. Okey, supaya ia lebih dekat, ia lebih boleh diterima oleh golongan-golongan yang kita kata 20 kids, kan? Dan antara usaha lain yang boleh dibuat adalah kandungan kreatif di media sosial dalam bentuk video, lagu, animasi. Sekarang ni kita dapat lihat untuk kemerdekaan kali ini, saya ada bekerjasama dengan seorang rakan untuk menghasilkan sebuah lagu rap, okey, yang bersesuaian dengan pandemik sekarang ni. Okay, so itu adalah antara pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah yang boleh diambil untuk mendekati golongan, kata orang golongan 20 kids ni. Okay, dan satu perkara yang saya perlu tekan di sini, alright, paling penting adalah pihak kerajaan sendiri perlu mengambil langkah proaktif, ya, dalam mengekalkan subjek sejarah. Orang suka ataupun tak, bagi saya subjek sejarah ni harus diwajibkan dalam PDPR. Okay, you suka atau tak, at least you ambil tahu. Okay, mungkin itu adalah salah satu langkah untuk mendedahkan, okay, betapa besarnya perjuangan orang-orang sebelum kita, agar mereka ni tidak kekok satu hari nanti, tidak lupa akan asal usul yang kita, generasi sebelum kita lalui. Okey, baik. Nanti kita sama-sama nantikan dia punya penghasilan. Saya yakin banyak ni dia dah mula dapat idea tu, nanti tu akan keluar. Jadi baik, kita akan ada VT satu, lagu kemerdekaan. Selepas habis VT lagu kemerdekaan ni, nantikan kepada semua para penonton, nak dengar Dikir Barat tak? Kalau ada nak dengar boleh tulis sikit. Kita ada saudara Bignism katanya mungkin boleh Dikir Barat sikit. Dan yang kedua mungkinlah kalau dapat jasa baik doktor, kalau dapat deklamasikan satu puisi kemerdekaan kepada kami semua malam ni. Okay, yang tu semua nanti selepas ini kita dengar dulu VT ataupun kita tengok dulu VT lagu kemerdekaan. Airku suatu ketika dulu, adakah pernah dikuasai seteru? Adakah raja pernah hilang kuasa, dipaksa menurut secara membuta? Duhai warga anak bangsa, kita sudah tersalah mencakna tanah pertiwi. Dijajah tidak hanya campur tangan kuasa. Wahai bangsaku, merdekakan akal dan jiwa, dukunglah rukun negara watan ini, keramat pusaka menanti masa
pergi. Daulat raja kekal bertahta, memayungi warga jelata, amanah dari Maha Kuasa, takbir bersama para mamanda, makmur sejahtera untuk semua. Wahai bangsaku, merdekakan akal dan jiwa, dukunglah rukun negara, watan ini keramat pusaka, menanti masa gemilang tiba, Peringginun jauh melayari, amanah diberi telah diingkari, berjanji cuma menaungi, hasil masul dibawa pergi, watan ini keramat pusaka, menanti masa gemilang tiba. Itu dia lagu Anak Watan nyanyian Firdaus Musa. Okay, baik. Jadi kita dah dengar lagu daripada VT ni. Okay, ni kita sebagai penutup lah. Mungkin ada kata nasihat ataupun saranan daripada panel kita pada malam ni. Yang pertama saya mulakan dengan Dr. Lim Sweetin. Saya mulakan dengan saudara Vietnamizm dululah. Saya mulakan dengan saudara Vietnamizm dulu. Ada apa-apa yang nak dikongsikan, sepatah dua kata. Kemudian kalau beliau berbesar hatilah, mungkin boleh nyanyi sikit untuk kita pada malam ni, khas kepada semua para penonton tvsupi.com. Wish. Okay, saya petik kata-kata seorang ahli falsafah Spain, nama dia Josh. Mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Okay. Jadi apapun norma yang kita hadapi, semua orang berperanan dalam mengekalkan kemerdekaan yang telah dicapai melalui pengorbanan orang-orang dulu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Walaupun zaman berubah, kaedah berubah, manusia berubah, satu sahaja perkara yang bagi saya dia tak berubah. Itulah sentimen kita. Okay? Sentimen yang berserta dengan emosi kita. Alright? Jadi siapapun kita, di mana pun kita berada, tempat lain tidak akan seindah tanah air kita. Tidak akan semegah kemerdekaan yang telah kita capai. Alright? Jadi saya ada dua rangkap pantun sebenarnya untuk hari ini. Izinkan saya untuk berpantun ya bila silakan. Lihat Dr. Lim ya di sini, so mereka pantun ni, harap pantun ini diterima oleh semua golongan masyarakat. Okey. Anak merdeka, anak cekap, dididik sejarah dengan lengkap. Ingati pengorbanan selama hidup agar merdeka kekal didakap. Negaraku merdeka jadi kebanggaan. Perjuangan lalu semat di nuansa. Lambang harmoni kekal perpaduan. Demi negara, demi bangsa. Ya. Kita tepuk terbaik. Okay, semangat betul ini tu. Ya, terima kasih doktor. Jadi ada permintaan lagu DK tadi ya. Okey. Saya nyanyikan sebuah lagu. Lagu ni tim saya bawa pada lagu ni lagu Tok Juara. Yang bertajuk Potret Wajahmu yang dinyanyikan oleh arwah Zaidi Buloh Perindo.
saya nyanyikan satu rangkap je lah ya. Boleh ya? Okey, terbaik sangat dah tu. Bila rinduku tatap potret wajahmu, kini berlalu sudah kisah cintaku, tangis di kalbu, terus merindu, ku seru namamu di anginan lalu. Hai, suara pun sedap. Okey, jadi sebagai penutup, saya mohon ampun dan maaf lah jika sepanjang saya bersama dalam sesi ini terdapat kekasaran bahasa ataupun sebarang poin-poin saya yang mengguris hati siapa-siapa. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Terima kasih kepada sufitv.com dan juga kepada Profesor Madya Dr. Lim untuk turut bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih, salam luar biasa. Sekian saja daripada saya, Viknizam. Saya suka dia punya tagline tu. Salam luar biasa. Yeah. Jadi kalau siapa-siapa yang biasa tengok ML Studio, mungkin perasan Viknizam ni selalu ada dalam ML Studio, ataupun boleh tengok di YouTube dia. Banyak video-video yang dikongsikan. Kita promote sekali lah. Okay, baik. Kita punya live pada malam ni, tim kami kita akan potong yang kita akan potong, ambil yang menarik-menarik tu kita akan sebarkan lagi supaya mesej yang ada pada malam ni memang semua orang dapat dengar dan terima. Gitu. Jadi untuk yang seterusnya, yang kedua bersama dengan panel kita mantan Profesor Madya Dr. Lim Switin. Dipersilakan Doktor. Terima kasih sekali lagi Rara, saudara Rara. Sempena kemerdekaan ini juga saya sangat teruja lah mendengar yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang menggagaskan keluarga Malaysia tu. Satu gagasan yang jika direnungi dengan mendalam, kita berharap sangat supaya kita dapat membina satu rupa bentuk bangsa yang bersatu padu, sangat kukuh, harmoni serta dapat hidup dalam suasana yang aman serta saling membantu satu sama lain demi pencapaian kejayaan dan keharmonian bersama. Saya ingin mengambil satu kisah tentang perpaduan. Sebenarnya bangsa kita ni, bangsa Malaysia ni, sebenarnya sudah lama bersatu padu. Sudah lama bersatu padu. Dan saya merasakan bahawa tiada siapa lagi pada masa ini yang berhak untuk merosakkan perpaduan yang sudah kita nikmati sedemikian lama. Saya ambil satu kisah ni. Satu kisah yang berlaku lama dahulu. Satu kisah yang berlaku pada tahun 1952. Kisah ini kisah benar dan tapi saya sempat berjumpa dengan tokoh ini. Ini ialah Tan Sri Yuan Yat Ling. Kalau generasi baru Google ini, Tan Sri Yuan Yat Ling ini ialah ketua polis. Anggota polis kita yang hebat sebenarnya. Ini antara yang saya sifatkan sebagai perwira bangsa kita juga. Tan Sri Yuan ini adalah penggempur komunis yang luar biasa. Tan Sri Yuan ini. Dan saya kebetulan sempat bertemu dan berbicara dengan beliau tentang pengalaman beliau sewaktu bertugas dahulu. Dan beliau menceritakan kepada saya
bagaimana pada satu ketika, iaitu pada 28 Ogos tahun 1952, beliau dan pelatunnya, kumpulan beliau lah ya, yang beliau kepalai, ditugaskan untuk satu operasi menghapuskan Regimen 12 anggota komunis di Lengkung, Perak. Di Lengkung, Perak. Beliau pun ada menyebut tarikh 28 Ogos itu. Dan pasukan beliau ini bergerak menuju suatu kawasan hutan yang dikatakan di situlah bertapaknya gerombolan komunis itu. Pada ketika itu, ancaman komunis ini sejak 1948 apabila diisytiharkan darurat itu memang sangatlah menjadi-jadi, sangatlah ganas gerombolan ini. Dan dalam pasukan Yuan Yatling ini, yang mengepalainya ialah seorang kopral bernama Kopral Sabri. Tan Sri ini walaupun usianya hampir 90 tahun ketika saya jumpa tu, 88 ke 86 tahun. Tapi beliau sudah meninggal tahun lepas. Beliau masih ingat, Kopral Sabri ini adalah seorang, saya sifatkan perwira bangsa kita lah, yang sangat hebat. Jadi, Tan Sri Yuen dan juga Kopral Sabri ini menuju ke tempat komunis itu berkubu. Dan Kopral Sabri memang seorang yang hebat. Ini disebut berkali-kali oleh Tan Sri Yuen ini. Kopral Sabri hebat, sangat luar biasa. Apabila beliau mengetuai satu-satu operasi, boleh dikatakan semangat tinggi beliau itu akan memperoleh semua kemenangan lah, boleh dikatakan begitu. Akan tetapi dalam insiden itu, pasukan yang diketuai oleh Tan Sri Yuen dan Kopral Sabri ini tidak begitu bernasib baik, kurang bernasib baik. Dan ketika mereka sudah hampir ke kubu itu, mereka diserang hendap. Mereka diserang hendap dari segenap arah dan penjuru. Dan Kopral Sabri tertembak. Kopral Sabri tertembak sebenarnya. Tertembak dan luka parah. Kopral Sabri luka parah, cedera parah dan sepanjang tempoh meminta bantuan, ada setengah-setengah anggota pasukan tu segera memohon pertolongan bantuan daripada pihak-pihak yang dapat membantu. Tan Sri Yuen ini meriba Kopral Sabri yang luka parah tadi. Meriba Kopral Sabri, menenangkan dia yang sedang luka parah. Ketika itu, mereka menanti kedatangan sebuah helikopter yang saya sebut tadilah, pegawai-pegawai meminta pertolongan di sana sini, bantuan. Sebuah helikopter yang kemudiannya terpaksa berpatah balik helikopter itu. Disebabkan oleh ada satu insiden kecemasan lain yang diduga oleh sebab komunis juga, yang memerlukan helikopter itu segera berkejar ke tempat yang mencemaskan, lebih mencemaskan itu. Dan ini meninggalkan Tan Sri Yuen dan diribanya itu, dia sedang meriba Kopral Sabri. Darah dah banyak mengalir. Kopral Sabri meninggal di pangkuannya. Di pangkuan Tan Sri Yuen ini. Dan beliau sangat sedih. Walaupun peristiwa itu berlaku 1952, beliau masih dapat membayangkan dengan jelas bagaimana Kopral Sabri yang cedera itu meninggal di pangkuan beliau. Dan
Kopral Sabri sempat berpesan. Ayat ini, kalau Tan Sri Gen sendiri pun menitiskan air mata. Katanya, tolong beritahu ibu saya, hari ini saya tak sempat balik. Dan Kopral Sabri menghembuskan nafas terakhir di situ. Saya nak nyatakan bahawa kasih sayang tidak pernah mengenal batas sempadan bangsa ataupun apa. Sejarah asal kita tidak. Kasih sayang sesama manusia, sesama kita, tidak pernah dibataskan oleh apa-apa. Peristiwa ini sangat berkesan. Cerita ini sangat berkesan di hati saya. Dan kebetulan sekali, pada malam ini saya belik-belik di atas meja saya ni ada sebuah sajak yang berjudul Hidup Bersama. Yang berjudul Hidup Bersama, dan bagi memenuhi hasrat saudara moderator kita pada malam ini, host kita pada malam ini, saya bacakanlah sajak ini. Dengan ala kadar saja. Macam saudara Vinism tadi di Kebarat tu betul-betul tu. Itu suara Johor di Kebarat. Itu suara Johor. Tukar karut lain. Ini Johor. Betul. Ya. Jadi saya bacakan sajak ini, Hidup Bersama. Kita sebagai bangsa Malaysia, tak kiralah Sabah, Sarawak dengan ratusan etnik, orang Melayu, Cina, India, di mana-mana saja yang kita berpadu dalam satu keluarga besar bangsa Malaysia pada hari ini. Saya sampaikan saja Hidup Bersama. Bercakap tentang keinginan kita hidup bersama, seringkali aku membandingkan diri dengan bunga-bunga. Kerana kita mempunyai embun untuk menjadikan kita harum dan matahari untuk mempamerkan indah. Kita mempunyai udara yang nyaman, angin yang sentiasa kita faham, atau malam yang selalu pula menghembuskan damai. Iya, hidup ini damai. Dan setiap kita mempunyai tugas, kita pun mula mengukir janji melakar cinta, menyatakan taat betapa tanah air ini harus sejahtera. Kita bagai bunga-bunga itu yang sentiasa mempermaikan taman. Lalu kesejahteraan kita seharusnya mengembangkan impian-impian. Bunga-bunga itu, sahabatku, seperti juga kita adalah antara makhluk Tuhan yang menggemari jalinan. Jalinan itulah yang menyatukan kelopak pada tangkai, memesrai warna dengan wanginya. Kemudian kita pun sejahtera. Kesejahteraan bukanlah angan-angan. Siapapun kita, jalan ini apakah beralun ataupun rata, tetap kita melangkahinya juga. Alam sesungguhnya memberi kita banyak kiasan serta perbandingan. Suhu pada hujan, langit pada awan, dan kabus pada perbukitan. Kita seharusnya malu. Untuk apakah asyik kita menyatakan kemarahan, membungkus diri dengan kebencian, dan siang malam menyuburkan dendam? Mengapakah di sini terlalu sangat kita menggelisahkan diri, kadang-kadang memalitkan prasangka hanya untuk sesuatu yang sebenarnya sia-sia? Luaskanlah pandanganmu ke saujana yang lebih luas. Berikanlah makna hidupmu dengan makna yang lebih bermakna. Sahabatku, marilah kita berharap seperti sekumpulan rama-rama. Pada lembut sayap, ia pun menerbangi taman-taman, angin yang mendayu menjadi lagu-lagu merdu ketika hinggap di celah daun atau singgah di kelopak, jiwa dipenuhi nyanyian. Untuk apa sebenarnya
Secebis duri itu kita campakkan ke lantai keharmonian. Atau setitis racun kita curahkan ke sungai kemakmuran. Mengapakah harus aku melukakan kulitmu? Atau kau lukakan kulitku? Darah kita sama merah, juga pekat dan cairnya. Carik pada lenganmu atau rekah pada pipiku, tusuk pada perutmu atau robek pada dadaku, tetap kita menjeritkan kesakitan yang serupa. Sesiapa pun akan tetap percaya Maha Kuasa menjadikan kita berlainan bukan untuk bermusuhan, apatah lagi saling bersengketa. Marilah kembali kepada kebenaran. Pilihlah jalan yang mudah, lorong yang lurus menuju kasih dan rahmat Tuhan. Kekerasan bukanlah jawaban yang betul untuk menyelesaikan segala apa yang bernama perbezaan. Kita mampu hidup bersama dalam mendendangkan segala lagu dengan nada kita yang serupa. Tahukah engkau, jalur pelangi itu tidak ada satu pun yang ingin gugur meninggalkan saudara-saudaranya sehingga terkoyak dan hancur. Sahabat, kita di sini mempunyai tanggung jawab abadi untuk sentiasa mencipta syurga, bukan memperagakan sebuah neraka. Peganglah tanganku seeratnya, akan kupaut bahumu seakrabnya, seiringlah kita melangkah. Pandanglah sepenuh keyakinan ke hadapan. Iya, sahabatku, teguhkanlah pertautan ini dan kejapkanlah persaudaraan selama-lamanya. Kita damai, bahagia, tenang dan tentram. Tuhan, selamatkanlah kami di dalam perlindungan. Terima kasih. Allah Akbar, Masya Allah, terbaik. First time dapat dengar live, ya Allah. Terima kasih. Terbaik, doktor, terbaik. Dia kalah anak muda punya orang ni. Betul. Semangatnya tu. Oh, terkelu saya. Okey. Ya. Jadi baiklah. Hasrat saja tu Rara, hasrat saja tu macam tu. Jadi kena deklamasi lah macam tu. Terima kasih. Sebab saya pun ada juga deklamasi sajak apa semua, tapi saya menarik dengan intonasi dan nada yang doktor bawa. Lepas tu, macam mana dia boleh sebutan tu sangat-sangat jelas, sangat-sangat jelas, dia menekan, the way. Dia ada teknik ni, Vinism, kita kena korek lagi ni. Kena ambil kelas personal dengan doktor. Nanti kita berhimpun. Okay. Jadi baiklah kepada semua para penonton tvsufi.com dan yang menyaksikan live ni di page saudara Vinism sendiri. Itulah dia, malam ni kita semua satu keluarga Malaysia, keluarga besar Malaysia, dan tanah berkat kita ini, tanah watan kita inilah syurga kita semua. Kita jaga tanah air kita, kita jaga adik-beradik kita. Siapa adik-beradik kita? Tak kira bangsa. Kerana kita daripada bangsa yang sama, bangsa Malaysia. Jadi sebelum tu untuk ahli panel, mungkin selepas ni jangan keluar lagi. Kita duduk backstage sekejap. Mungkin nak sembang sikit je lagi. Saya nak habiskan saya punya part. Jadi part saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ini, yang sudi meluangkan masa walaupun sudah lama TV Sufi ni tak bersiaran secara sepenuhnya macam ni. Dah lama jugalah. Sebelum ni kita banyak cross post dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, terima kasih juga dengan tontonan pada malam ni, dan nantikan daripada kami potongan-potongan video-video live kita pada malam ni. Dan jangan lupa pada malam esok kita akan ada satu lagi program, iaitu Grand Maulid Merdeka Jiwa. Bersama dengan tamu jemputan Dr. Ahmad Fakhur Razi, dan daripada kita bawakan khas tim daripada Sarawak,
Bait Al-Muhammadiyah yang diketuai oleh Ustaz Khairil. Jadi kan nantikan bersama kami pada malam esok di tvsufi.com bersempena dengan rentetan program kita untuk menyambut bulan kemerdekaan yang ke-64 pada tahun ini. Jadi saya akhiri live kita pada malam ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mana masih belum gantung bendera, masih belum kibarkan bendera, tak kira di kereta, di rumah, balkoni dan sebagainya. Buat esok pagi. Jangan tunggu lama-lama, tak ada bendera, beli dekat Shopee. Tak berani nak keluar, beli dekat Shopee biar Abang Rider hantar. Apapun kita jadikan permulaan tahun ini, tahun 2021 ini sebagai satu semangat baru untuk kita lebih menterjemahkan patriotisme itu dalam kehidupan. Saya Rara mengakhiri live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua keluarga Malaysia. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad.